Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linnabiyyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Yang dimuliakan Tuan Nazir, Ahli Jawatan Kuasa, Tuan Imam, Tuan Bilal, Syiah Masjid Jami'ul Muhsinin Kampung Kundang, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, pertama dan selamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya dapat kita bertemu pada malam ini bagi menyambung pengajian kita dalam kitab Faham Faraid. Insya-Allah muslimin muslimat yang dirahmati Allah, yang lepas kita dah sentuh pada hal ataupun bab berkaitan tentang hukum mempelajari ilmu faraid dan juga hukum membahagikan harta pusaka menggunakan kaedah faraid. Secara umumnya hukum untuk mempelajari ilmu faraid adalah fardu kifayah. Fardu kifayah maknanya bila ada sebahagian di kalangan ahli qaryah ataupun setempat itu mempelajari ataupun menguasai ilmu faraid, maka gugur kewajipan pada ahli yang lain. Sekiranya ahli lain belajar juga, maka jatuh hukum sunat. Jadi fardu sekiranya tiada langsung yang mengerjakan ataupun mempelajari ataupun menguasai. Kalau tiada, maka berdosalah satu kampung, satu kawasan tersebut. Jika ada, alhamdulillah, maka gugurlah kewajipan yang dikatakan fardu kifayah kepada ahli qaryah yang tidak hadir ataupun tidak mempelajarinya. Kemudian hukum membahagikan harta pusaka adalah wajib. Tak ada pilihan kedua, tiada pilihan ketiga. Tiada istilah bahagi harta menggunakan faraid ni pilihan kedua, tak ada. Tiada istilah ini pilihan ketiga, tiada. Ianya adalah pilihan yang paling pertama, paling mula-mula sekali. Cuma ulama memberi panduan sekiranya tidak mahu ataupun bersetuju untuk membahagikan mengikut perkiraan suka sama suka ataupun sama rata dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, hendaklah di kalangan semua ahli waris aqil dan juga baligh. Aqil ni maknanya apa? Berakal, tidak gila. Kemudian baligh maknanya apa? Daripada wazan fa'il, daripada asalnya balagha, sampai apa? Sampai waktunya itu untuk apa? Untuk dia menanggung. Menanggung apa? Menanggung 5 yang dikatakan hukum taklifi, wajib, sunat, harus, haram, makruh. Dinamakan sebagai mukallaf. Jadi mukallaf ni siapa dia? Orang yang akil dan juga baligh. Kemudian telah sampai dakwah kepada dia berkenaan sesuatu perkara, maka ketika itu wajib untuk dia melaksanakan ataupun meninggalkan sekiranya perkara tersebut haram dan sebagainya. Jadi baligh bagi lelaki dan juga perempuan, lelaki tandanya keluar mani ataupun mimpi. Kalau perempuan tandanya haid, keluar haid.
Minimum umur perempuan 9 tahun. Kalau kurang daripada 9 bulan, 9 tahun mengikut bulan qamari, bermakna sekiranya keluar juga sebelum umur 9, ianya tidak dikira sebagai haid, tidak dikira sebagai baligh. Minimum bagi wanita, kanak-kanak wanita 9 tahun. Kalau misal kata tak keluar juga haid, bila waktu maksimumnya adalah berumur 15 tahun mengikut bulan qamari, mengikut bulan hijri, bukan mengikut bulan masihi. Jadi kita kena tahu bila, tanggal bila, tarikh bila, bulan Islamnya berapa, tahun hijrahnya berapa kita lahir. Jadi nak tentukan. Jadi kalau misalnya kata keluarnya mani bagi lelaki ataupun mimpi ketika umurnya 13 tahun, maka pada ketika itu bermulalah dia dikatakan baligh. Tak keluar juga, sama juga umurnya 15 tahun, tingkatan 3. Tetapi mengikut bulan qamari, bulan hijrah. Cukup syarat itu, akil baligh di kalangan ahli waris. Kemudian syarat yang kedua, kena tahu dahulu bahagian masing-masing mengikut faraid. Maknanya apa? Hukum untuk bahagi faraid ini perkara yang paling pertama, kena tahu dulu. Maknanya kena tahu, okay, Along dapat berapa, Angah dapat berapa, Mak dapat berapa, Abah dapat berapa, pasangan dapat berapa. Di kalangan semua ahli waris, lelaki ada 15, perempuan ada 10. Kalau berkumpul semua ahli waris ini 25 orang, yang berhak dapat cuma 5 sahaja. Siapa dia? Ayah, ibu, pasangan, anak lelaki, anak perempuan. Yang lain mahjub, terhalang. Terhalang, bukan terhalang mahjub nuqsan, bukan terhalang dari banyak kepada sedikit, tetapi mahjub hirman, maknanya terhalang langsung. 1 sen pun tak ada bahagian dia selain daripada yang 5 tadi. Kena tahu dahulu. Supaya apa hikmahnya? Lepas 10 tahun, lepas 15 tahun, tiba-tiba dia teringat, dia baru tahu, kalaulah ikut faraid dulu, bahagian aku banyak ni, banyak. Tapi dulu ikut suka sama rata, bahagian aku sedikit. Menyesal pada hari kemudian, tak tahu. Syarat yang ketiga kata ulama, masalah redha di kalangan ahli waris. Tak nak kerana terpaksa ataupun dipaksa, atas kerelaan semua ahli waris. Kalau di kalangan ahli waris ada 7 orang, seorang tidak bersetuju, adik tak setuju untuk bahagi sama rata, adik nak bahagian adik ikut faraid. Boleh tak boleh? Boleh. Bahkan wajib yang lain itu untuk memberi bahagian adik ni tadi mengikut kiraan faraid. Sebab dia tahu kalau ikut sama rata sikit mungkin. Sebab ataupun dia tak nak keluar daripada khilaf yang mengatakan boleh, dia nak ikut juga ikut apa yang Allah dah tentukan. Jadi dia ambil faraid. Yang lain tak boleh kata dia tamak. Tamak ni maknanya apa? Ambil hak orang lain, masuk kocek dia. Itu namanya tamak. Bukan hak dia, hak orang lain nak ambil untuk diri dia. Itu yang dikatakan tamak. Sedangkan adik tadi dia tamak ke tidak? Tidak. Sebab itu hak dia, bahagian dia. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, semua harta kita ini hakikatnya milik siapa? Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila kita meninggal dunia, bila kita mati, jangankan harta, tubuh kita juga adalah milik Allah. Kepada siapa akan dikembalikan? Kepada Allah. Harta kita hakikatnya dikembalikan kepada Allah. Jadi bagaimana cara Allah nak bagi balik kepada waris? Iaitu dengan ketentuan ataupun yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran mengikut perkiraan faraid. Suami dapat berapa, ayah dapat berapa, ibu dapat berapa, isteri dapat berapa, anak-anak dapat berapa. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad, kata Allah. Bagi kamu lelaki, suami-suami, 1/2 daripada harta isteri kamu yang telah meninggal dunia, sekiranya isteri-isteri kamu tidak mempunyai anak. Itu ketentuan yang Allah dah tentukan dalam faraid. Ayah begitu juga, anak begitu juga. Jadi itu yang Allah tetapkan. Jadi nak bagi sama rata boleh dengan 3 syarat.
dengan 3 syarat tadi. Hendaklah akil baligh di kalangan ahli waris, kemudian tahu dahulu jatah ataupun bahagian masing-masing berapa kalau ikut faraid. Kalau nak juga bagi sama rata, dia rela, bukan kerana paksaan atau terpaksa. Malam ini kita sambung pada muka surat 22. Kita masih lagi masuk dalam bab galakan daripada Rasulullah SAW berkaitan tentang faraid, tentang belajar ataupun mendalami ilmu faraid, dan begitu juga tentang untuk menentukan faraid, membahagikan harta mengikut faraid. Muka surat 22, hadis yang di bawah. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ta'allamul fara'idha wa 'allimuha fa innaha nisful ilmi wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Rawah Ibnu Majah wa Darqutni. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pelajarilah ilmu faraid serta ajarkanlah, sesungguhnya ia adalah setengah daripada ilmu dan ia akan dilupakan, dan sesungguhnya ia adalah ilmu yang pertama yang akan dicabut dari umatku. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Darqutni. Berdasarkan hadis tersebut, ilmu faraid itu merupakan setengah daripada ilmu. Bila kata setengah, kenapa dikatakan setengah? Kerana perkara ini menurut pandangan ulama adalah kerana manusia itu terbahagi kepada 2 keadaan. Keadaan yang pertama iaitu ketika keadaan kita hidup, berkaitan dengan solat, berkaitan dengan zakat, berkaitan dengan haji dan sebagainya. Itu satu keadaan, iaitu keadaan ketika kita hidup. Manakala satu lagi keadaan iaitu keadaan ketika kita mati ataupun sudah meninggal dunia, iaitu berkaitan dengan pusaka, berkaitan juga dengan wasiat dan sebagainya. Jadi kerana itulah mafhum daripada hadis ini yang dikatakan 1/2 ataupun sebahagian daripada ilmu, kerana faraid ini ia terlibat dengan 2 bahagian tadi, iaitu keadaan hidup dan juga keadaan mati. Jadi berkaitan tentang keadaan mati nanti, bila berlaku saja kematian, maka faraid ini penting dan perlu untuk dilaksanakan. Yang kedua, galakan daripada para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar bin Al-Khattab telah berkata, ta'allamus sunnah wal faraidha wal lahna kama ta'allamuna al-Quran. Pelajarilah ilmu as-sunnah, faraid dan ilmu bahasa Arab sebagaimana kamu mempelajari Al-Quran. Hadis riwayat Imam Ad-Darimi. Pada tahun ke-18 Hijrah, Sayyidina Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhu telah pergi ke negeri Syam untuk mengajar ilmu faraid kepada penduduk di sana. Kesungguhan para ulama dalam menyebarkan ilmu faraid. Disebabkan ilmu faraid amat penting, para ulama banyak menghabiskan masa mereka dalam mempelajarinya dan mengajarinya. Jadi ulama-ulama ini berfikir bagaimana cara untuk mengajar, bagaimana cara untuk menguasai ilmu faraid. Macam-macam teknik, macam-macam cara, macam-macam jenis untuk menguasai ilmu faraid. Malah terdapat juga ulama yang mencipta kaedah-kaedah tertentu yang mudah untuk menguasai ilmu ini, seperti kaedah jadual segitiga oleh Syekh Nabil Kamaluddin, kaedah matan syair Arjuzah oleh Syekh Abdul Fattah Abdul Ghani, matan syair Ar-Rahabiyah oleh Syekh Muhammad bin Ali, matan syair Al-Maisurah oleh Syekh Salah Al-Ja'fari, matan syair Uddah Al-Farid oleh Syekh Sa'id bin Sa'id, kaedah syajarah miras, syajaratul miras oleh Al-Fadil Ustaz Imam Malik Nasirin dan Al-Fadil Ustaz Jabal Alam Syah rahimahullahu ta'ala. Kaedah fajar oleh penyusun sendiri dan kaedah-kaedah yang lain. Syajaratul Miras oleh Al-Fadil Ustaz Jabal Alam Syah merupakan guru saya. Beliau dah meninggal dunia pada 2 Mei 2021.
kerana Covid. Jadi ambil masa sedikit, kita sedarkan Fatihah. Mudah-mudahan ilmu yang kita belajar ini dapat juga pahalanya kepada beliau. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Baiklah. Sajarah miras. Ini yang diajarkan kepada saya. Bila kata sajarah, makna sajarah ni pokok. Bila kata pokok, rangka. Ada juga kaedah menggunakan terbit fajar dan sebagainya. Jadi nampak macam simple. Tapi bila nak luluskan sanad daripada beliau, kami murid-muridnya diminta supaya buat halat macam ni. Halat ni maknanya apa? Keadaan-keadaan daripada 25 waris yang ada. Setiap satu itu kena nyatakan. Contoh, abun. Berapa yang dia boleh dapat? 1/6. 1/6 bersama baki. 1/6 bersama baki. Kemudian baki asabah. Jadi daripada ketentuan 1/6, kena bagi tahu sebab apa pula. Kemudian dalilnya. Kalau dulu hafallah. Tahun 2009. Tahun 2009 lama dah. Nak dapatkan sanad tu, kena jumpa dengan dia. Mana masa peperiksaan tu, dia tanya, okey, ayah dapat berapa? Berapa bahagian ayah? 1/6. Apa dalilnya? Sekian. Ketika bila? Sekian. Kena cakap lancar. Dulu hafal lah. Kalau sekarang ni memang dah tak ingat lah. Terutama dalil-dalil. Tapi kita tahu apa bahagiannya, bagaimana keadaannya. Dan yang paling penting, kita tahu di mana nak rujuk. Jadi kita tahu, okey, keadaan begini. Cuma di Malaysia ini ada beberapa keadaan yang berbeza. Contoh, wasiat wajibat. Wasiat wajibat ini, kalau ikutkan pada perkiraan di kitab-kitab faraid, tak ada istilah wasiat wajibat. Tetapi di Malaysia, wasiat wajibat telah pun dibincangkan dalam muzakarah jawatan kuasa fatwa Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam Malaysia kali ke-83 pada 22 hingga 24 Oktober 2008. Dalam wasiat wajibat ini mengatakan apa? Apabila cucu atuk meninggal dunia, kemudian di kalangan waris atuk ini ada anak-anak. Di kalangan anak-anak ini ada anaknya yang sudah meninggal dunia. Di kalangan anak yang meninggal dunia ni ada anaknya lagi, bermakna cucu daripada atuk tadi. Kalau ikutkan kaedah faraid, apabila atuk meninggal dunia, yang dapat siapa? Anak. Cucu dapat tak? Cucu tak dapat sebab mahjub ataupun terhalang. Tetapi dalam fatwa ini membolehkan cucu untuk menuntut bahagian hak arwah ayahnya. Tetapi ada syarat-syaratnya. Antara salah satu syaratnya, mestilah anak kepada atuk tadi meninggal dunia dahulu, barulah atuk meninggal dunia. Maknanya apa? Ketika atuk meninggal dunia, ayah ni dah tak ada dah meninggal dunia dulu, ada cucu, barulah cucu berhak mendapat. Itu pun tidak lebih daripada 1/3 daripada harta. Kalau misal kata kurang, mengikut pada kurang itu. Kalau misal kata lebih, maksimumnya 1/3. Sebab itu dinamakan wasiat wajibat. Banyak lagi perkara-perkara yang baru yang tiada dalam kitab faraid yang pada asalnya, tetapi berlaku di Malaysia. Sebab apa? Berubahnya akta-akta, enactment dan sebagainya. Sahabat yang mahir ilmu faraid, kita lihat muka surat 24. Sahabat Nabi SAW yang paling bijak dalam ilmu faraid ialah Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Ini terbukti dengan jelas apabila Rasulullah SAW sendiri yang memuji beliau. An Abi Qilabata an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afradukum Zaidu bin Thabit. Daripada Abi Qilabah, daripada Anas radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di kalangan kamu yang terlebih pandai ilmu faraid ialah Zaid bin Thabit.
Hadis riwayat Imam Ahmad. Baginda SAW memujinya adalah kerana beliau dapat memberikan jawapan yang paling tepat dan paling pantas berbanding sahabat yang lain. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah berkhutbah di Al-Jabiyah Syam. Beliau berkata, barang siapa ingin bertanya tentang masalah faraid, maka jemputlah Zaid bin Thabit datang. Ini sejarah ataupun kisah sirah bagaimana sahabat-sahabat yang dikenali paling pakar ataupun mahir, iaitu Zaid bin Thabit. Adapun sahabat-sahabat lain tahu, faham, tetapi yang paling mahir, paling cepat memberi keputusan dan sebagainya adalah Zaid bin Thabit. Kepentingan dan keistimewaan ilmu faraid. Yang pertama, ianya adalah penentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan suka-suka bincang, bukan ikut mesyuarat, bukan keputusan daripada mesyuarat, tetapi daripada Allah Subhanahu wa taala. Langsung Allah berikan ketentuan. Untuk suami berapa, untuk isteri berapa, ayah, ibu, anak. Ilmu faraid tidak dijelaskan dengan terperinci oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Ta'ala yang memberikan pembahagian tersebut di dalam surah An-Nisa pada ayat 11, 12 dan 176 seperti mana yang telah dinyatakan sebelum ini. Allah Ta'ala telah menerangkan kadar pembahagian untuk bapa, ibu, anak lelaki, anak perempuan, suami, isteri, saudara lelaki dan saudara perempuan. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahawa ilmu ini sangat penting. Firman Allah Subhanahu wa taala setelah menerangkan pembahagian tersebut, apa kata Allah? Tilka hududullah, yang bermaksud segala hukum yang tersebut kembali merujuk kepada ayat-ayat berkaitan tentang faraid. Segala hukum yang tersebut, yakni anak yatim, faraid dan wasiat, adalah batas-batas, yakni syariat Allah. Surah An-Nisa ayat 13. Yang kedua, ilmu faraid adalah antara ilmu yang sangat penting. Wa an Abdullah bin Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-ilmu thalathatun wa ma siwa dzalika fadlun ayatun muhkamatun wa sunnatun madiyatun wa fariidatun adilatun. Dan daripada Abdullah bin Amr bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ilmu itu ada 3 dan selain itu hanyalah lebihan sahaja, iaitu yang pertama ayat-ayat berkenaan tentang hukum, kemudian yang kedua sunnah yang betul, dan yang ketiga ilmu faraid yang adil. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Yang ketiga, kunci kepada ilmu-ilmu yang lain. Di antara kehebatan ilmu faraid ini adalah ia membawa kepada ilmu-ilmu yang lain yang berkaitan tentangnya. Ini kerana tahap penguasaan seseorang terhadap ilmu faraid bergantung kepada penguasaannya terhadap ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya. Antaranya, yang pertama, ilmu ibadat, seperti berkaitan tentang nazar, berkaitan tentang badal haji, berkaitan tentang zakat. Jadi semua ini ada kaitannya dengan faraid. Sebab bila kata nazar bererti hutang manusia kepada Allah. Meninggal dunia tak sempat nak laksana nazar, maka wajib bagi waris ambil dahulu harta yang ditinggalkan untuk langsaikan dahulu nazar, langsaikan dahulu fidyah puasanya. Sebab itu antara hutang arwah dengan Allah Subhanahu wa taala. Hutang kita ada 2. Hutang kita dengan Allah, satu lagi hutang kita dengan manusia. Hutang dengan Allah antaranya nazar, fidyah dan sebagainya. Kemudian hutang dengan manusia yang kita pinjam ni lah. Kita pinjam waktu hidup, kemudian meninggal dunia, jadi waris kalau boleh kena tahu, kena catat. Bahkan kalau misal kata takut-takut tak terbayar, baik untuk kita catat dan maklumkan kepada waris kita. Maklumkan kepada pasangan kita yang tadi pagi abang pinjam duit dekat Pak Dolah ujung kampung RM5,000.
Ingatkan, kalau misalnya kata tak sempat bayar, ambil harta abang peninggalan yang ada, bayarkan dahulu. Kemudian apa lagi? Haji contohnya, tak sempat nak laksanakan haji ketika hidup, walhal keadaannya mampu dari sudut wang ringgitnya, mampu dari sudut kesihatannya, tapi tak sempat nak pergi, maka waris kena ambil untuk badalkan haji kepada arwah tadi. Kalau sekarang berapa kos untuk badal haji? Sekitar dalam 2,500 ke 3,000 lebih kurang untuk satu nama. Ambil siap-siap, bayarkan, niatkan untuk badalkan haji kepada arwah jika arwah belum lagi melaksanakan haji. Yang kedua, ilmu berkaitan dengan muamalat, yakni ekonomi, seperti riba dan juga hutang. Yang ketiga, ilmu berkaitan munakahat, yakni pernikahan, seperti nikah dan talak. Jadi automatik dia akan tahu serba sedikit berkaitan tentang munakahat. Anak yang tak sah taraf, bagaimana, layak tak layak untuk mendapat faraid, anak angkat bagaimana, anak susuan bagaimana. Semua itu berkaitan tentang perkara-perkara munakahat. Yang keempat, ilmu jinayat, iaitu jenayah seperti pembunuhan. Jadi antara perkara-perkara yang menghalang seseorang daripada menerima harta pusaka adalah dengan sebab pembunuhan. Walaupun pembunuhan tersebut tidak sengaja. Ayah bunuh anak, anak bunuh ayah, bunuh ibu, maka terhalang daripada anak ni tadi untuk mewarisi harta pusaka si ayah. Kemudian yang kelima, ilmu hisab, yakni berkaitan tentang matematik. Mesti tak boleh lari. Kalau bab kira-kira faraid ini, matematik kena power, kena pick up, kena tahu berapa pecahan GSTK. Apa makna GSTK? Gandaan sepunya terkecil, asal masalahnya berapa, kemudian nak dibahagikan kepada berapa, ada berapa waris, berapa kita nak letak pembawahnya. Itu semua itu adalah ilmu berkaitan tentang matematik, seperti gandaan sepunya terkecil GSTK dan asal masalah. Ilmu nasab, iaitu keturunan, seperti saudara seibu sebapa dan sepupu lelaki daripada bapa saudara seibu sebapa. Ilmu kedoktoran, seperti penentuan masa kematian, begitu juga penentuan masa hamil. Nanti kita akan masuk satu bab, bagaimana hukum bagi anak yang masih berada dalam janin. Adakah dia layak menerima pusaka faraid ataupun tidak? Ilmu perundangan negara, seperti akta harta pusaka kecil pembahagian, yakni 1955, akta 98, yakni berkaitan tentang undang-undang takzir. Harta pusaka kecil ni kat mana tempat kita nak berurusan? Di pejabat daerah. Di Sungai Sedu tu, dekat bahagian bawah tu, ada satu tempat, satu unit dikatakan akta harta pusaka kecil. Untuk amount, jumlah aset, kalau tak silap saya kurang daripada 500,000, tak silap. Saya tak ingat. Dia ada beberapa kadarnya. Maknanya kalau lebih daripada nilaian yang dihadkan, maka urusan tersebut mesti dibuat di amanah raya. Tak boleh buat di tempat pusaka kecil, bahagian harta pusaka kecil dekat pejabat daerah. Lain-lain bidang ilmu yang berkaitan. Yang keempat, sumber pemilikan harta secara adil. Selain daripada bekerja dan berniaga, pewarisan juga merupakan salah satu sumber pemilikan harta yang sah dan adil. Dalam pembahagian harta pusaka, tiada siapa pun yang terlebih adil dalam menentukan kadar bahagian harta pusaka kepada ahli waris melainkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ni kita kena jaga sangat hati-hati. Sebab takut-takut terlintas dalam benak fikiran kita, kenapa bahagian aku sikit? Kenapa aku yang jaga mak, aku jaga ayah, tapi aku punya bahagian sikit? Tak adil. Dia merujuk kepada siapa? Kepada Allah.
Sebab Allah yang menentukan, Allah Maha mengetahui, Allah Maha bijaksana. Jadi kesemua ketentuan ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan wajib untuk kita menerima. Tak boleh nak bangkang. Nak setuju sama rata, ikut 3 syarat tadi. Kalau yang tak setuju, bagi bahagian dia. Tinggal lagi yang berapa yang bersetuju, yang ni lah bagi sama rata. Yang tak nak, ambil bahagian dia, dah pergi. Yang ada ni bagi sama rata. Tak ada masalah. Yang penting redha, tahu, akil dan juga baligh. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila likalimatih wa huwas samiul alim. Dan telah sempurnalah kalimah Tuhanmu, yakni Al-Quran, meliputi hukum-hukum dan janji-janjinya dengan benar dan adil. Tiada sesiapa yang dapat mengubah sesuatu pun daripada kalimah-kalimahnya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Surah Al-An'am ayat 115. Sampai bila hukum faraid ini? Sampai kiamat. Sampai kiamat. Kita mati, anak kita tetap juga menggunakan faraid. Anak kita meninggal dunia, cucu kita tetap juga menggunakan kaedah faraid. Tiada perubahan daripada mula diwahyukan sehinggalah hari kiamat. Yang kelima, manusia makhluk yang lemah. Azan isyak pukul berapa? 8. Sikit lagi. Ke dah azan? 8.45. Yang kelima, manusia makhluk yang lemah. Kita sebagai hambanya yang lemah, tidak mampu dan tidak layak untuk menentukan ahli waris yang berhak dan tidak berhak terhadap harta pusaka. Kita juga tidak berupaya untuk menentukan berapa bahagian bagi mereka yang berhak. Sebab itu, dalam bab faraid ini, satu kisah ketika sahabat perempuan Allahumma salli ala Muhammad berjumpa dengan Nabi. Seorang wanita berjumpa dengan Nabi, mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, suamiku telah syahid ketika berperang bersamamu. Jadi bersama aku ini 2 orang anak perempuan, kata wanita tadi. Jadi semua harta arwah suamiku ini diambil oleh adik-beradiknya yang lelaki. 1 sen pun tak diberikan. Apa kata Nabi? Nabi tak dapat bagi jawapan sehinggalah turunnya wahyu untuk menentukan berapa bahagian anak-anak wanita ni tadi. Apa kata Allah? Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Faridatan minallah, innallaha kana aliman hakima. Ibu-ibu kamu dan anak-anak kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat serta banyak manfaatnya kepada kamu, yakni pembahagian harta pusaka dan penentuan bahagian masing-masing. Seperti yang diterangkan itu ialah ketetapan daripada Allah. Sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Surah An-Nisa ayat yang ke-11. Yang keenam, mencegah daripada persengketaan. Ini orang ramai salah faham. Bila kata mencegah daripada persengketaan, apabila bersengketa, bergaduh, kepada siapa kita nak rujuk? Kepada Allah melalui hukum-hukum yang telah ditetapkan. Tapi kadang-kadang orang salah faham. Nak elak sengketa, suka sama suka. Sedangkan asalnya adalah rujuk kepada Allah. Jadi faedah faraid ini apa dia? Mencegah daripada persengketaan. Terdapat banyak masalah pembahagian pusaka yang berpunca daripada perselisihan di antara ahli waris. Punca utama perselisihan ini berlaku adalah disebabkan oleh mereka tidak mengetahui dan memahami ilmu faraid. Kalau dia tahu, kalau dia faham, insya-Allah tak akan berlaku pertelingkahan. Manut aja, dengar aja. Ada di kalangan yang paling tua, abang sulung ke ataupun pak ciknya ke, terangkan. Bahagian kamu long banyak ni ikut faraid, bahagian angah banyak ni manutnya. Sebab apa? Faham. Sebab tahu hukum. Yang tak tahu ni yang masalah. Ini tidak adil. Ketuk meja pula.
Kenapa bahagian aku sikit? Adik yang bongsu ni, apa je jasa kau kat abah mak? Kakak ni yang dulu jaga, yang keluar duit beribu-ribu, dialisis ayah, dialisis mak. Tapi kenapa bahagian akak sikit? Ini kalau tak ada kefahaman tentang faraid. Kalau yang faham, faham. Yang tak faham, pertikai sana, pertikai sini. Boleh nak bagi sama rata, tak ada masalah dengan 3 syarat tadi. Kalau misal kata bagi dulu, tak ikut faraid, hukumnya kena pulangkan balik haknya. Saya bertanya dengan sahabat saya, Ustaz Harun Nizam, merangkap senior saya, guru saya, Ustaz Harun Nizam bin Mat Husin. Ustaz, saya ada satu soalan berkaitan tentang faraid. Bagaimana hukum orang dulu-dulu yang bahagi tak ikut faraid? Kemudian dia tanya dengan gurunya, Syekh Said Saltut, merupakan AJK bagi Darul Ifta, ahli jawatan kuasa Darul Ifta. Darul Ifta ni kalau di Selangor, Jabatan Mufti Negeri Selangor. Kalau Darul Ifta ni Jabatan Mufti bagi satu Mesir. Kita Malaysia lebih kurang sama dengan Kahirah, keluasan dan jumlah penduduk. Kahirah ini ibu negara Mesir. Jadi sudut jumlah penduduk dan juga keluasan. Tetapi Mesir ni lebih besar. Jadi Darul Ifta ni untuk satu Mesir. Apa kata Syekh? Dia kata kalau misal kata dia tahu pembahagian yang dulu tak ikut faraid, dan dia kenal lagi siapa waris-waris yang dulu yang sama-sama dengan arwah maknya, arwah ayahnya, tahu dan kenal, dan tahu yang belum lagi bahagi ikut faraid yang dulu ni, maka wajib untuk dia pulangkan balik hak kepada yang sepatutnya. Jadi hati-hati ya dalam bab harta ni. Apa kata Nabi SAW, kalaulah yang masuk dalam badan kita ini dari sumber yang haram, maka neraka adalah tempat yang utama. Na'udzubillahi min zalik. Pergilah haji banyak mana, pergilah umrah banyak mana, tapi kalau sumber harta yang kita dapat itu daripada harta yang tidak halal, daripada cara yang haram, maka neraka adalah tempat utama. Wal-iyazubillahi min zalik. Yang keenam, mencegah daripada persengketaan. Kita dah sentuh tadi. Akibatnya, muka surat 29. Akibatnya mereka akan menentukan pembahagian harta pusaka di kalangan mereka mengikut akal dan nafsu mereka. Contohnya, abang sulung akan mendakwa bahagiannya mesti lebih dengan alasan dia adalah anak sulung. Manakala anak perempuan pula menyatakan dia mesti dapat lebih kerana dialah yang menjaga arwah emak semasa emak sakit sehingga emak meninggal dunia. Berlaku tak? Berlaku. Kalau tak faham, berlaku. Kalau yang faham, alhamdulillah. Keadaan seperti ini boleh menyebabkan perselisihan di kalangan ahli waris apabila ada sebahagian ahli waris yang tidak setuju dengan cara pembahagian tersebut. Sumber hukum faraid, insya-Allah kita akan masuk pada perjumpaan akan datang. Sedikit masa yang ada ini, ada beberapa perkara saya nak kongsikan berkaitan, sebab ada yang meminta untuk saya sampaikan berkaitan tentang tanah rizab. Panas. Bab ni agak panas. Tanah rizab. Muslimin-muslimat yang dirahmati Allah, bila kita sebut pasal tanah rizab ini dia ada dua jenis. Satu jenis tanah rizab, makna tanah rizab tanah kerajaan lah. Tanah kerajaan yang dikhususkan untuk kegunaan pegawai kerajaan, ataupun yang dah dikhususkan untuk bangunan dan sebagainya. Contoh dekat kompleks Penghulu, kat tengah-tengah tu lapang, ataupun dekat mana-manalah bangunan-bangunan kerajaan, di PPD ke, dekat Paid ke, ada tanah lapang dekat dalam tu, ditanamnya pokok, tanam pokok sawit ke, pokok pisang ke, pokok cili ke, hukumnya haram. Sebab tanah tu dah dikhususkan untuk kegunaan. Satu lagi jenis tanah rizab yang terbiar.
Dan tanah rizab yang terbiar ni juga ada yang beberapa agensi yang jaga. Contoh tanah hutan simpan, Jabatan Perhutanan. Contoh dekat tepi jalan. Kalau jalan JKR, rizab JKR. Kalau jalan tu jalan JPS, bermakna rizabnya rizab JPS. Kalau tanah tu jalan PLB, pejabat daerah, bermakna rizabnya pejabat daerah. Jadi dari sudut hukum fiqh, kita sebut dari sudut hukum fiqh, menanam ataupun menggunakan tanah rizab yang kategori kedua ini, yang pertama tadilah kita susun yang pertama dulu. Contoh macam tanah hutan dan sebagainya. Apa kata ulama? Dibolehkan. Maknanya ambil hasil daripada tanaman tersebut halal. Boleh. Tetapi kita kena ingat, hukum fiqh satu hukum, satu lagi kita terikat dengan takzir. Apa makna takzir? Undang-undang pemerintah. Undang-undang pemerintah ini boleh jadi lebih ringan daripada undang-undang syariah, boleh jadi lebih berat daripada undang-undang syariah. Apa contohnya? Undang-undang syariah, orang yang berzina direjam sampai mati bagi yang dah berkahwin. Tapi undang-undang takzir yang ada di enactment syariah lebih ringan dengan denda, penjara dan sebagainya. Ada juga hukum takzir yang lebih berat. Seperti contoh, kalau dalam bab jenayah, orang yang mengedar dadah. Bab fiqh tak ada hukum. Kalau nak dikiaskan juga, mungkin boleh dikiaskan dengan minum arak sebab memabukkan, menghayalkan. Tetapi dalam takzir, hukumnya gantung sampai mati, mandatori. Jadi ada kala hukum takzir ini lebih ringan daripada hukum syariah, dan ada kala hukum takzir ini lebih berat daripada hukum syariah. Ati Allah wa atiur Rasul wa ulul amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, kepada Rasul dan kepada pimpinan. Jadi takzir bagi hukum menerokai, menceroboh merupakan satu kesalahan. Dari sudut fiqh boleh, tapi dari sudut ta'zir merupakan satu kesalahan. Boleh didenda kerana menceroboh tanah dan sebagainya. Jadi tanah-tanah yang kedua ni, kategori kedua ni, yang dekat tepi-tepi jalan ni, kena dapat keizinan dari sudut hukum fiqh. Kalau dapat keizinan, maka dibolehkan. Dan ia melibatkan dengan mutawalli. Apa makna mutawalli ni? Wali, iaitu pemerintah. Kalau sesuatu masa pemerintah nampak ataupun tahu orang menanam, dibiarkan, bermakna bolehlah tanam. Tapi tanaman tersebut mungkinlah dah ditetapkan tanaman kontan contohnya. Nak tanam serai ke, nak tanam cili ke, nak tanam apa lagi, bende ke. Dan ada juga yang dah ditetapkan tanaman-tanaman yang tak dibenarkan, seperti tanaman sawit, tanaman pokok-pokok besar yang mana tempoh hidup pokok tu bertahun-tahun. Kenapa ditetapkan? Supaya sekiranya ada pembinaan ataupun projek untuk pembesaran jalan contohnya, ataupun nak gali parit contohnya, jadi bila-bila masa boleh dimusnahkan tanaman-tanaman tersebut. Ini satu masalah juga. Kadang-kadang bila kita nak tumbangkan, dimarahnya pula. Bahkan kadang ada yang berparang. Yang paling sedih tu, minta ganti rugi pula. Jadi ini dalam proses kita nak uruskan di Jalan Ladang Batu. Tuan-tuan mungkin sudah maklum, pokok-pokok sawit yang ada dekat tepi jalan rizab tu, yang kita dah banyak aduan, terima aduan, banyak kereta yang dah patah sep merahnya, banyak berlaku kemalangan, kereta dah cala bala. Jadi kita dalam proses buat aduan kepada pihak berkenaan, dan mudah-mudahan kita akan tumbangkan mana-mana pokok yang mengganggu laluan. Dia nak tanam tak ada masalah,
Kalau dibenarkan, itu satu masalah, satu hal. Satu hal lagi, mengganggu orang lain, itu satu hal yang lain. Mengganggu, memudaratkan orang lain. Kadang sampai pelepah sawit tu ke jalan, berlaku kemalangan dan sebagainya. Jadi nasihat saya, kalaulah nak tanam juga, pastikan tidak mengganggu, tidak memudaratkan orang lainnya, terutamanya yang lalu lalang dan sebagainya. Satu hal lagi berkaitan tentang tanah milik orang. Dulu-dulu, orang dulu-dulu kadang-kadang tak tahu dalam geran ada nama orang lain. Berlaku tak? Berlaku. Dalam geran, ada kok ada nama orang ni. Tapi tanah ni aku dah usahakan dah berpuluh-puluh tahun. Dah tanam sawitnya, dah tanam pisangnya, dah makan hasilnya. Tiba-tiba dalam geran rupanya bahagian dia kecil sikit. Ada bahagian orang lain, hak orang lain. Jadi kalau ikut perkiraan dari sudut fiknya, dia kena minta izin kepada tuan tanah. Kena minta izin dengan tuan tanah kalau dia nak teruskan bercucuk tanam ataupun mengambil manfaat daripada tanah tersebut. Kalau misal kata tuan tanah tak izinkan, maka kena tebanglah pokok tu. Atau tuan tanah membayar ganti rugi kepada orang yang menanam tadi. Sebab dia tanam pun tak tahu dulu. Dulu-dulu punya cerita, tak tahu. Bila-bila dah sukat, dah ukur, oh rupanya bahagian aku banyak ni je, sikit je. Berdasarkan daripada satu hadis dari Samurah bin Jundub. Saya bacakan mafhum saja terjemahannya. Maksudnya beliau memiliki sederet pohon kurma yang tumbuh di kebun milik salah seorang Ansar. Samurah bin Jundub ini, dia memiliki sebaris pohon kurma yang tumbuh di kebun milik salah seorang sahabat Ansar. Tempat tersebut didiami oleh orang Ansar tersebut bersama keluarganya. Samurah sering memeriksa pohon-pohon kurmanya, termasuk pohon kurma yang tumbuh di tanah orang Ansar tersebut. Kedatangan Samurah pada tanah tersebut mengganggu dan menyebabkan orang Ansar tersebut merasa tidak nyaman. Orang Ansar tersebut menawarkan kepada Samurah agar menjual pokok kurma tersebut kepadanya. Samurah menolak. Kemudian orang Ansar meminta Samurah memindahkan pohon kurmanya. Kemudian Samurah juga menolak tawaran tersebut. Akhirnya dia melaporkan permasalahan ini kepada Nabi SAW. Nabi SAW meminta Samurah untuk menjual pohon kurmanya, namun dia menolak. Nabi SAW meminta Samurah untuk memindahkan pohon kurmanya, namun Samurah juga menolak. Nabi SAW mengatakan kepada Samurah, hadiahkanlah pohon kurma tersebut kepadanya, dan untukmu ada ganjaran demikian dan demikian. Nabi SAW sebutkan hal yang disukai oleh Samurah, namun Samurah tetap menolak. Maka apa kata Nabi SAW? Engkau ini memang pengganggu. Nabi SAW lantas berkata kepada si Ansar tadi, pergilah, silakan tebang saja pokok kurmanya. Jadi daripada hadis ini, apa yang kita faham, kalau kita tanam di tanah yang bukan milik kita, kita kena minta izin terlebih dahulu. Kalau misal kata kita tuan tanah, kita tahu tanah kita ini ditanam oleh seseorang, pokok yang ada hasil, jumpa sama ada kita nak bayar ataupun kita ganti rugi mengikut persepakatan. Kalau tak nak juga, kita ada hak untuk menebang pokok tersebut. Jadi kita kena faham keadaan kita, faham situasi kita bagaimana, adakah ini hak kita. Kalau bukan, orang lain nak ambil, jangan marah. Kalau tanam juga, orang lain tak kisah, tak apa, tak ada masalah. Tapi kalau orang lain kisah, tuan tanah kisah, kita jangan melenting. Sebab bukan hak kita. Jadi dalam bab harta ini, hati-hati tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat. Apa yang kita nak sangat sebenarnya dalam hidup kita. Kita hidup mungkin 60 tahun, 70 tahun.
Apa kata Nabi SAW? Khairukum, sebaik-baik kamu yang panjang umur, dalam masa yang sama baik amalannya. Kita panjang umur, mudah-mudahan banyak amalan baik kita. Ibarat 1 tahun itu kita diberi satu bekas. Setahun kita belum balik, tak apalah, kita ambil balik umur 15 tahun. Tingkatan 3 contoh. Setahun Allah berikan satu bekas dekat kita. Jadi dalam tahun itu kita kumpulkan amalan, masuk bekas, masuk bekas, masuk bekas. Tahun kedua begitu juga. Masuk bekas, masuk bekas, masuk bekas. Penuhkan amalan kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak jumpa dengan Allah ni tadi, bukan nak bawa harta berjuta-juta, bukan nak bawa tanah berekar-ekar, tetapi amalan kita. Tidak berganjak kaki kita ini di padang mahsyar nanti selepas ditanya 4 soalan, dan salah satunya tentang harta kita. Daripada mana kita dapat, bagaimana cara kita dapat, bagaimana cara kita belanjakan, dan kepada siapa kita berikan. Semuanya itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam bab harta ini hati-hati. Takut-takut kita termakan harta yang batil. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta di kalangan kamu dengan cara yang batil. Kalau masuk sahaja perkara yang haram dalam diri kita, apa kata Nabi? Maka nerakalah tempat yang paling utama. Wa na'udzubillahi min zalik. Saya rasa cukup sekadar itu. Yang baik itu datang daripada Allah, dan kurang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun andai terkasar bahasa, terguris hati. Bab rizab ini sensitif, tapi saya kena cakap, saya kena bagi tahu. Jadi biar faham. Kalau misalnya kata ada pokok yang kena tumbang, jangan marah. Nak jaga betul-betul. Sabit, browning elok-elok supaya tak mengganggu, tak memudaratkan orang lain. Jadi bila aduan datang sampai berlaku kemalangan, berlaku kerosakan kereta, kita kena ambil tindakan. Sebagai pemimpin, saya sebagai pemimpin dalam mukim, saya mengambil ini sebagai tanggungjawab saya. Jadi kita akan usahakan untuk tebang mana-mana pokok yang mengganggu jalan, terutama yang di ladang batu. Sebab itu jadi jalan utama. Nak ke Banting, nak keluar, itu dah merupakan satu jalan utama. Kadang-kadang berlaku aksiden, rosak dan sebagainya. Jadi saya cukup sekadar itu. Yang baik itu datang daripada Allah, kurang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun andai terkasar bahasa, terguris hati tuan-tuan dan juga puan-puan. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la yashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.